So kata, oh tidur dah. Tapi kenapa kaki aku berat? Saya toleh untuk melihat apa yang sedang menghimpak kaki saya tu adalah si bungkus. Saya macam, dia bukan baring, dia duduk atas keting saya ni. Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey guys, setelah part 1, part 2, part 3 telah didengar. Part 3 orang kata ramai yang terkejut. Bukan dia orang yang terkejut, kita yang terkejut. Betul. Bukan terkejut sebab tak tahu macam mana dia tahu. Betul. Jadi untuk part 4 ni, sebelum kita layan, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow kita punya social media, boleh tekan link di bawah. Kita ada TikTok, kita ada Instagram. Dan pada korang yang mungkin ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill, bolehlah guna platform ni. Macam mana nak kongsi, tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Macam yang korang dengar dah, part 1, part 2, part 3 kan. Aku mengharaplah part 4 ni tak ada lagi dah. Betul. Yang mana belum tengok lagi part 3, korang kena pergi tengok lu, dengar lu. Sebab cerita part 3 ni memang syok gila, memang gempak Okay, jadi bersama siapa kita Fiz? Malam ni macam korang dah nampak, Yana dah part 4 dah. Kalau kata dah banyak part ni, masuk peminta dia ramai dah tu. Betul. Baik, jadi mungkin kita bersapa dulu dengan Kak Yana. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hafiz, Syuk, okey? Okay, Alhamdulillah baik. Kak sihat Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okay, baik Kak. Jadi kita dah pergi ke part 4 kali ni. Jadi Kak, sebelum kita dah macam-macam cerita, untuk part 4 ni Kak, tentang apa pula kisah yang akan nak kongsi dengan Santai Chill? Kalau sebelum ni saya berkongsi tentang pengalaman peribadi dan keluarga kan. So hari ni kita nak keluar sikit, maksudnya pengalaman saya di sekolah dan waktu saya di PLKN. PLKN. Lama tak dengar cerita PLKN ni orang kata. Tu antara memori apa ni, orang 90-an lah. Betul. Yang mungkin takkan dilupakan. Dan mungkin ada orang yang sekarang lah kan, yang budak-budak sekarang tak tahu apa itu PLKN, boleh search lah kan. Jadi PLKN ni adalah satu program yang mana kata kalau tak ada cerita seram tu tak mungkin lah. Betul. Kan. Jadi kita kali ni nak dengar versi cerita dari Kak Yana. Jadi tanpa buang masa, dipersilakan. Okey, cerita yang pertama ni saya nak cerita tentang sewaktu saya menyertai kem badan beruniform di sekolah menengah. Okey. Kalau saya nak bagi tajuk lah kan, nak bagi sneak peek, saya kata boleh cakap diikat dengan si tali bungkus. Diikat dengan si tali bungkus? Ya. Wah. Gila tajuk dia. Baik, tajuk dia ni gempak Fiz. Betul. Okey Kak, boleh mulakan. Okey, macam ni. Sekolah kami baru menubuhkan badan beruniform ni lah. So kita orang semua excited sebab sekolah ni diterima dan dihantar untuk menyertai kem peringkat negeri sewaktu itu. Jadi semua excited buat persiapan nak join camp ni dekat camp Asahan. Okay. Apabila sampai di sana, hari pertama tak ada apa-apa yang luar biasa pun berlaku. Semua tengah sibuk nak naikkan kemah, nak awal mata masak dan sebagainya, sebab badan uniform ni merupakan badan uniform yang orang kata
jalan lasak, aktiviti lasak lah. So waktu tu semua kena buat sendiri. So hari pertama okey, tak ada masalah. Masuk hari kedua, selepas aktiviti telah dijalankan dan sebagainya kan, pada waktu malam kami menerima cerita bahawa ada pelajar perempuan dari sekolah lain yang terkena rasukan. Okey. Jadinya adalah cerita-cerita yang berkongsi dengan saya dan rakan-rakan yang mengatakan budak-budak ni, mereka ni telah orang kata melanggar pantang di kem tersebut. Okay. Saya tak pasti ni betul ke tak, tapi salah satunya mereka cakap yang budak ni dah petik bunga yang ada dekat kem tu. Okey. Dia petik bunga, tak tahulah saja ke tangan tu nak main petik-petik, benda tu marah. Itu satu. Yang kedua, dia cuba bagi makan kepada seekor kucing yang ada di kem tu. Nak jadikan cerita, kucing tu kemungkinan ada tuan yang kita tak nampak. Okay. Jadi bila orang kata ada benda yang dah trigger, benda-benda lain pun start datang. Okay? So pada hari yang sama, pada hari yang kedua tu juga, salah seorang daripada pelajar perempuan daripada sekolah saya lah, start berkelakuan aneh. Dia macam tiba-tiba macam nak marah semua orang. Lepas tu tiba-tiba dia akan berdiri di tengah-tengah kawasan kemah kami ni, macam padang. Okay. Kemah akan keliling padang tu lah, dan tengah-tengah ada kemah makan untuk lepak dan sebagainya. Dia akan berdiri di tengah-tengah kemah tu. Lepas tu dia akan pusing-pusing kepala dia, mata dia pun pusing. Semua dah macam sudah, kita kalau boleh nak elak benda-benda macam ni lah kan. Dan kemudian dia pun meracau. Okey, nak jadikan cerita, dia meracau, dia dah menjerit sebagainya, panggil orang yang boleh buat. Kebetulan jurulatih kami pun boleh buat waktu tu. Rupa-rupanya yang buat benda tu saka dia lah, macam tu. Saka dia ni tak boleh nak bagi orang ni rapat dengan dia, masuk badan dia dan sebagainya. Okey, kita orang pun dah risau. So cikgu kata kalau boleh jaga pantang, jaga kebersihan dan sebagainya lah. Keesokan harinya, apabila budak tu macam dah reda malam tu, saya mula rasa tak sedap dengan budak ni. Saya mula rasa macam, saya cakap dengan kawan saya, kau jangan bagi aku dekat dengan budak ni. Aku rasa macam lempang dia. Macam tu. Saya tak boleh dekat dengan dia. Saya nak Saya marah. nak tengok, nak marah tak boleh. Saya macam ketak-ketak gigi je. Padahal sebelum tu, kalau kami buat latihan bersama-sama di sekolah ke apa pun, tak ada apa-apa masalah. Tapi saya rasa apa yang ada pada dia triggered apa yang ada pada saya. Dan di situlah permulaan di mana macam mana saya boleh mengundang benda lain datang pada saya. Saya dah mula rasa tak sedap bila budak tu macam tu, dan saya rasa nak marah je. Pagi tu saya keluar pada kemah, saya jalan 2-3 tapak, saya jatuh. Kawan-kawan saya sedar je, saya tengok kawan-kawan saya dah sekeliling saya, jurulatih, cikgu pun ada. Dia kata, kenapa Yana kan? Saya rasa macam pening lah, macam mabuk, saya cakap macam tu. Lepas tu, awak tak ada rasa pelik-pelik ke? Tak, saya rasa macam tak sihat, saya cakap macam tu. Saya tak kata pun saya rasa ada datang ni entiti yang pelik ke apa, tak ada. Lepas tu cikgu kata, tak apalah Yana, awak rehat je dulu. Saya dikecualikan daripada menyertai aktiviti lah pada hari tersebut. Sampai waktu malam makin lama makin teruk. Saya rasa macam nak demam, badan dedor tu kan. Lepas tu sakit kepala apa semua. Cikgu cakap lepas isyak awak terus tidur lah. Okay? Tak payah buat join apa-apa. Kawan-kawan saya ada 4 orang termasuk saya lah. So yang 3 orang tu akan jaga saya. So dia kata, Yana tidur dulu. Saya tidur di bahagian tengah-tengah kemah. So kiri kanan saya kawan saya. Lagi seorang ni dia terpaksa tidur bawah kaki kita orang. Macam tu. Okay. Lepas tu saya tidur awal dalam pukul 9:30 saya dah tidur sebab saya tak sedap badan. Kemudian saya pukul 2-3 pagi saya sebut sebab dah sunyi dah, tak ada bunyi orang pun. Kawan-kawan saya pun dah tidur. Saya dalam keadaan tidur tu saya rasa macam disebabkan kawan ada kat bawah, so kaki saya ni macam terlipat sikit lah.
Tak Aha. boleh nak menjulur kan. Saya rasa kaki saya ni berat. Bahagian betis ni. Kenapa berat kaki aku ni kan? Saya cuba cuba nak tolak kaki saya ke bawah. Tak boleh. Saya kata, astagfirullahaladzim, asal berat dah lah kepala aku, berat. Lepas tu saya buka mata, saya nampak kawan saya yang, contoh A lah, kawan saya A ni ada betul-betul depan saya. Saya kata, oh tidur dah, tapi kenapa kaki aku berat? Saya toleh untuk melihat apa yang sedang menghimpak kaki saya tu adalah si bungkus. Dia baring Saya eh? macam, dia bukan baring, dia duduk atas keting saya ni. Mak ai. Wah, healing betul. Dia duduk, tapi dia tak menghadap saya, dia macam mengiring tau. Faham. Dia duduk. Lepas tu dia bukan macam yang saya rasa macam berat tu, dia macam tengah mengenjut-genjut atas keting saya tu. Berenjut. Saya secara spontan saya terus menjerit. Menjerit yang orang kata dia suara yang boleh pecah gegendang tu lah. Jeritan saya tu. Sebab kawan saya terus terbangun. Saya dah mendang-nendang ni. Saya nak macam konon nak melepaskan diri daripada dia. Lepas tu saya tutup mata rapat-rapat sampai saya kata, Yana jangan stop. Saya dengar macam tu, kau tendang dak A ni dak B ni kat bawah ni tengah tidur. Lepas tu saya tak nak. Aku tak nak. Saya kata tak nak buka mata. Dia kata kan tak nak. Kata macam mana ni, jom pun panggil cikgu. Saya masih lagi menendang-nendang tau. Lepas tu panggil cikgu, panggil jurulatih. Diorang semua berdiri depan pintu kemah lah. Pintu kemah. Lepas tu jurulatih saya kata, Liana buka mata, tengok saya. Lepas tu saya tak nak, kata saya takut. Saya kata, apa, kenapa? Ada benda duduk atas saya. Tak ada, ni saya, buka mata. Macam tu. Saya buka mata, kawan saya kata mata saya terbeliak macam nak terkeluar tau. Sebab saya nampak di belakang jurulatih dan juga cikgu saya tu, si bungkus tu tengah berdiri dan seolah-olah ketawakan saya. Dia macam mengikik tau. Nampaklah muka dia. Dia tak ada, dia tutup. Dia penuh. Macam full operation yang tutup semua tu. Dia mengikik-ngikik. Lepas tu tangan saya ni, kawan saya cakap, kejung tau, keras. Macam saya tak boleh berjalan. Kaki saya lurus terus. Lepas tu, Liana bangunkan, jom. Kita tak boleh ada kat sini. Saya dengar jurulatih saya cakap. Saya kata saya tak boleh bangun, kaki saya kena ikat. Saya nampak kaki saya ni kan dah menjulur kan. Dekat bahagian hujung tu ada tali putih kat. Faham? Lepas saya kata, tak boleh cikgu, kaki saya kena ikat. Saya cakap, mana ada, tak ada. Yana, cuba bangun. Tak boleh, kaki saya kena ikat. Lepas tu saya tutup mata saya rapat-rapat sambil saya cakap benda tu. Lepas tu, saya kata saya takut, tak boleh, saya tak nak buka mata. Saya macam tu. Lepas tu jurulatih saya kata, tak boleh ni. Kalau kita biar dekat kawasan kemah ni, budak lain pun kena. Sebab kan saya ada budak seorang lagi tu yang saka dia pun dah start memberontak tu. Jadi, jurulatih saya terpaksa dukung saya ni masuk ke dalam kereta dan pindahkan saya ke dom. Tadi kat kemah. Jadi masuk dom untuk selesaikan apa yang sedang berlaku ni. Lepas tu memang saya keras macam kayu. So masuk dalam kereta tu pun macam masukkan kayu dalam kereta. Keras. Jadinya bila dipindahkan tu, saya meronta-ronta, saya tak nak buka mata. Jurulatih saya kata tak apa, tutup je mata, jangan buka, saya ada. So saya sedar saya diangkat dan dibaringkan ke atas katil di dalam dom. Kemudian waktu tu ada jurulatih saya, cikgu dan kawan saya. Kemudian saya dengar ada seorang lagi jurulatih daripada sekolah lain. Macam tu lah, sebab saya tak kenal suara tu. Lepas tu dia kata, ni kenapa ni? Dia kata, tak apa, biar saya bantu. Lepas tu dia panggil saya, Liana. Dia kata, Liana, buka mata tengok saya. Dia cakap macam tu. Lepas tu saya dengar dia macam baca-baca something. Buka mata, buka. Saya buka slow-slow sebab saya takut. Saya buka, saya nampak lagi benda tu. Lepas tu saya buka, dia kata, okey, tengok saya. Awak nampak apa? Dia kata,
saya nampak si bungkus ni macam ni. Dia ada dekat sini tak? Waktu tu saya baring, katil ni boleh nampak pintu belakang dom tu. Macam tu lah. Okay, saya baring. Dia ada kat pintu. Memang ada kat pintu benda tu. Dia ikut saya sampai dom. Saya tutup balik mata. Lepas tu jurulatih yang baru ni cakap, jangan takut, buka mata. Dia bukan siapa-siapa pun. Buka mata. Saya buka mata, dia kata, okey Lana, ikut apa yang saya baca ni, yang dekat luar tu biar saya settlekan. Dia cakap macam tu. Ikut apa yang saya baca ni, sambil-sambil saya ikut tu, sambil-sambil tangan dia ni, sambil baca dia macam arahkan ke bahagian kaki saya ni. Okay, dia macam arahkan ke bahagian kaki, macam tolak ke bawah macam tu. Saya rasa lama-lama badan saya yang keras tu macam makin long lay tau. Faham. Macam seolah-olah ikatan tu dah terlepas. Lepas tu dia cakap, okey Yana, cuba tengok dekat pintu, ada lagi tak? Lepas tu tengok, tak ada. Cuba tengok sekeliling, ada lagi tak? Lepas tu saya kata, tak ada. Okey, dah tak ada. Awak nak buat apa lepas ni? Dia cakap dengan saya lembut je. Sebab dia mungkin tengok saya takut kan. Saya kata, saya nak baring, saya penat. Dia cakap, okey tak apa, baring. Awak terus zikir, ikut saya. Saya ikut dia zikir sampai saya tertidur. Okey, saya tertidur. Waktu tu cikgu ada, jurulatih ada, kawan saya pun ada. Dan selepas saya tertidur tu, saya rasa dalam 2-3 jam lepas tu saya tersedar balik sebab saya dah aga tau. Waktu tu tinggal kawan saya dan juga jurulatih sekolah saya lah. Lepas tu saya kata saya nak air apa semua. Diorang tanya, anak okey ke tak? Okey. Lepas tu diorang bagi makan ubat lah, macam Panadol macam tu sebab badan saya sakit-sakit. Lepas tu jurulatih saya ni cerita, awak tahu tak waktu awak tidur, benda tu keliling dom ni nak masuk. Keliling jurulatih saya dengan kawan saya waktu tu, kawan saya jurulatih saya takut lah yang kawan saya pun kena sebab dia pun nampak. Tapi dia cakap kawan saya pun boleh nampak sebab benda tu keliling. Kejap-kejap dia tinjau tingkap, kejap-kejap dia tinjau pintu. Berdesuk-desuk nak masuk. Tapi mungkin jurulatih yang datang tadi tu, dia dah buat pendinding ke apa, saya pun tak pasti. Lepas tu jurulatih yang ubat saya tu tadi masuk. Dia duduk sebelah jurulatih sekolah saya, berhadapan dengan katil saya. Dia cakap, Liana, awak nampak tak apa yang ada sebelah saya ni? Saya nampak apa yang dia ada. Saya tak nak cerita apa sebab mungkin itu aib ke apa kan. Lebih baik saya tak ceritalah, saya simpan sendiri. Jangan risau, saya punya ni dah halau dah benda tu. Sekejap macam tu. Faham. Kita ni dah lah lemah. Ditunjukkan lagi dia punya. Saya waktu tu berselimut, saya tutup sampai hidung. Saya macam curi-curi tengok macam tu je. Lepas tu saya cakap, saya tak nak tengok, saya takut. Saya cakap. Lepas tu dia tulis sebelah kanan dia cakap sesuatu, benda tu hilang. Faham. Jadi jurulatih saya ni pun mungkin ada benda yang dia bawa kan, sebab mungkin profession dia memerlukan dia ada benda tu, saya tak pasti, wallahualam. Tapi kejadian tu saya tak akan pernah lupa dan sampai sekarang memang saya bencilah bungkus ni. Sebab dia bukan berakhir di situ. Keesokan harinya pada waktu malam, semua pelajar dikumpulkan di bahagian dewan makan kerana orang kata serangan histeria bertubi-tubi. Dari benda tu jugalah. Itu yang saya nak cerita. 10-20 orang perempuan yang dikumpulkan di dewan makan tu mengilai-ngilai, menjerit-jerit. Jadi budak-budak lelaki yang ada di situ baca Yasin apa semua. Saya cakap dengan cikgu saya tak nak duduk kat situ. Boleh tak saya duduk jauh sikit? Okay. Saya duduk di atas kerusi kantin yang panjang tu, dan kedudukan saya duduk tu boleh melihatkan saya pemandangan keseluruhan tempat tu. Dan saya boleh nampak benda yang ikat saya tu, si bungkus tu bukan seekor, tapi berbelas-belas ekor di keliling dewan makan tu. Di celah pokok, di atas atap, di dalam dom.
Seolah-olah memang ada sesuatu yang pelajar-pelajar ni buat yang dah trigger kehadiran dia. Dan permulaan tu bermula tak tahulah daripada saya ke ataupun budak-budak lain sebelum ni pun dah kena dengan si bungkus ni. So selepas kejadian tersebut, disebabkan apa yang saya lalui, cikgu saya kata, minta maaf lah Yana, lepas ni kalau ada camp awak tak boleh join. Memang pasrah lah kan, sebab kita mungkin waktu sekolah menengah tu adalah waktu peak saya tau. Waktu mula-mula saya menerima benda-benda ni. So badan saya memang kacau bilau lah. Emosi saya pun tak menentu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, throughout kita punya untuk mencari kekuatan tu, adalah ilmu yang kita boleh terapkan supaya kita jadi lebih kuat. Tapi waktu tu bila orang kata kenapa Yana lemah sangat, mungkin disebabkan siri tu berlaku satu demi satu. Itulah kisah diikat si tali bungkus. Saya amat cerita dia ni. Betul. Ni antara cerita yang buat aku memang kat tengkuk sepanjang cerita. Betul. Aku juga gangguan dia ni. Betul. Jadi yang dom tu dia macam ni, dia macam bangunan asrama ke macam ni kak yang dom tu? Macam bangunan asrama, tapi asrama kan 2 tingkat, dia macam satu-satu. Satu-satu faham. Okey, dan saya tertanya badan uniform apa dah zaman sekolah kan ada kadet remaja, perangkap, bomba kan. Nak tahu juga badan uniform apa yang masuk ni. Waktu tu saya minat kadet polis. Kadet polis. So jurulatih tu semua polis. Faham. Tak tahu nak cakap apa lah, sebab aku keluar lidah aku nak. Betul. Macam ni hebat punya dugaan pun ada Betul. Dah bayang aku memang boleh imagine sebenarnya bentuk kemah dia duduk berenjut. Betul-betul aku boleh bayangkan. Kau bayangkan bungkus duduk kat kaki kau renjut macam ni. Mengemam lu rumah saya. Betul. Dia boleh imagine kau. Tapi masa benda tu duduk di kaki tu, kawan Yana tak perasan ke? Atau masa kan Yana dah jerit kan, masa tu masih ada lagi kan benda tu, masa Yana dah jerit semua kan? Masa saya jerit tu saya terus tutup mata, sebab saya dah nampak dia. So kawan Yana yang sebelah tak nampak lah? Tak nampak, sebab dia kata, Yana kenapa? Buka mata, semua dah tersedar. Sebab kawan saya yang bawah kaki saya tu pun tersedar sebab saya tendang dia. Faham. Jadi saya tak tahu macam mana benda tu boleh crampkan diri dia dalam kemah tu, duduk atas kaki saya. Allah, saya pun tak tahu. Faham. Dan so cerita yang apa yang berlaku kat Yana ini adalah disebabkan benda tu berminat ataupun menarik perhatian dia untuk berhampiri Yana, betul? Bukan ada Yana buat salah ke dekat camp tu ke? Tak ada. Alhamdulillah tak ada, sebab bila dah terima amaran tu, dengar cerita tu, cikgu dah warning awal-awal. Make sure semua bersih, makan, buang sampah. So kita memang jaga. Waktu tu pula saya dan kawan saya yang satu kemah tu esko tertinggi badan uniform tu lah. Jadinya kami akan pastikan semua teratur supaya kita sendiri pun tak buat silap, supaya anak-anak buah pun tak buat. Macam tu lah. Saya nak tahu tentang tadi orang yang bantu tu, orang yang merawat Yana kan, yang dia tanya Yana nampak tak apa yang ada sebelah saya. Saya tak nak tahulah dia apa kan, cuma nak tahu Yana tak muka benda tu mengerikan lah, atau dia tak ada apa-apa? Dia aneh. Dia bukan manusia lah Tidak menyerupai manusia lah. Maksudnya macam nak kata manusia bukan, nak kata bukan manusia pun bukan. Satu entiti yang kita sendiri pun tak ada kata-kata nak describe. Mungkin itu ilmu dia. Kadang-kadang ilmu kita ni boleh menjelma sebagai satu entiti kan. Wallahualam. Faham. Okey, baik. Itu baru cerita pertama. Betul. Tengok dah 9 minit lah. Jadi mungkin kita boleh teruskan kot dengan cerita yang kedua, cerita PLKN. Okey, baik kak. Dah tak sabar ni, dipersilakan. Okey, cerita PLKN ni waktu mula-mula dapat PLKN tu rasa macam tak best, sebab alamak bosan kan macam tu.
Dan bila dah terima pula, saya waktu tu dapat di kem warisan Masjid Tanah. So kem warisan Masjid Tanah ni kedudukan dia adalah di dalam kelapa sawit. 3 kilometer nak masuk tu memang tanah merah. Betul. Memang orang kata hot spot lah untuk benda-benda ni, saya senang cakap. Macam tu. So mula-mula sampai, saya kena ni hari pertama. Hari pertama saya sampai di situ. Okay. Bila sampai situ, saya tak ada rasa apa-apa. Cumanya sibuk lah sebab waktu tu kita diagih-agihkan mengikut company. So siapa yang pernah masuk PLKN tahulah akan ada company Alpha, Bravo, Charlie, Delta ni sebagainya. Okay. Waktu tu saya pun berpindah lah masuk ke dalam company masing-masing ikut dorm. Dan kita waktu tu tak adalah kawan sangat sebab baru lagi hari first. So sibuk ambil uniform, sibuk kemas itu, kemas ini. Sampailah saya rasa macam tengah hari kot waktu tu, saya dah start rasa macam saya sedang diperhatikan. Okay. Kalau diperhatikan oleh manusia tu lain, ada orang nak kawan kita ke tak. Tapi ni macam, kenapa aku rasa macam ada orang tengok macam tu. Saya pun buat tak tahu je lah. Sampai dah petang kot macam tu. Dalam nak dekat asar saya nak mandi. So kita orang punya dom ni, kedudukan kem warisan Masjid Tanah ni, dia punya dom semua bahagian atas, toilet dia ke bawah. Dia macam berbukit turun bawah. Okay, so dom saya bahagian tepi bukit. Saya nak pergi tandas kena turun bawah lah. Saya turun bawah, saya nak mandi. Waktu tu dalam tandas tu saya rasa lagi kuat macam ada orang tengah tengok. Saya macam tak sedap ni kan. Aku harap ada lawan dalam tandas ni supaya saya tak rasa seorang-seorang. Saya masuk dalam tu, tak sedap saya ada dalam 3 orang. Maksud saya 4 lah. Seorang tengah mandi. Sebab saya nampak, sebab kita orang bukan pintu tau. Dia macam selak macam canvas tu, canvas yang berat tu. Tertutup dan bunga bunyi air. Lepas tu saya nampak 2 orang lagi tengah macam cuci kain macam something. Okay, tak apa, aku bukan seorang. So saya pun pergi mandi. Saya mandi. Lepas tu saya tutup air. Saya tak dengar bunyi air dah. Alamak, aku dah tinggal seorang ke? Saya pun cepatkanlah mandi. Saya cepatkan mandi. Tiba-tiba saya dengar bunyi air. Oh, ada orang ni. Tak apalah, sebelah saya punya toilet je. So ada orang. Tak apa, saya pun lengah-lengah lah sikit, apa semua, mandi macam biasa. Saya dah selesai. Saya buka canvas tu. Saya macam, yelah kita nak terpandang lah siapa. Ada orang mandi sebelah macam tu kan. Saya tengok kat sebelah, tak ada orang mandi. Tapi air mengalir. Macam, rosak ke shower ni kan? Saya pun masuk dalam tandas kat sebelah tu, tempat mandi tu. Saya tutup shower tu. Macam, takkan ada orang buka tak tutup mazir air lah apa semua kan. Tiba-tiba saya boleh dengar ada sesuatu macam ni. Oi. Bayangkan bilik air bergema benda tu. Dia macam suara nenek tau. Suara nenek ni kan macam ada bunyi cracking. Saya tak pandai nak buat. Tapi macam oi macam tu. Saya macam saya dah naik bulu rumah. Bulu rumah saya meremang sampai belakang. Saya macam tak boleh ni. Ini bukan benda yang aku boleh handle. Saya cepat-cepat keluar saja daripada tandas tu. Kan saya kata nak pergi tu macam naik bukit kan. Saya naik tangga. Saya tak tahu kenapa hati ni tergerak nak toleh ke belakang, nak tengok tandas terbalik. Saya tengok dekat atas atap tandas tu ada seorang nenek yang berketinggian seperti budak 10-11 tahun. Sedang merangkak naik ke atas atap tu. Saya macam aku ni gila ke apa? Kalau orang nak percayalah. Tak percaya tu belakang kita. Saya macam Allah, aku ni dah gila ke apa? Nenek tu dia orang kata berkain batik. Lepas tu baju dia tu macam baju kurung Kedah orang lama tu. Faham. Okay. Bunga-bunga kecil tu kan. Lepas tu rambut dia ni putih banyak, badan hitam mengerbang. Dan dia macam Spiderman tu. Dia mengangkat dekat atap tu. Seolah-olah dia baru keluar daripada tandas.
dan naik ke atas atap tandas tu. Lepas tu saya keras lah. Saya tendung benda tu sampai nenek tu toleh tengok saya. Waktu dia toleh tu, sekilas saya macam habis aku. Saya terus naik atas. Naik atas, pergi naik dom apa semua. Saya diam je. Sejak saya kena tu, saya diam. Saya ada kawan yang berbeza company dengan saya. Tapi waktu rehat, dia akan sama-sama dengan saya lah. Dia macam, Yana, apa kau pucat je ni kan? Dia ada tegur. Lepas tu saya kata, tak ada apalah. Aku rasa tak sedap badan. Saya tak nak cerita sebab benda baru first day. Macam mungkin saya rindu family ke, saya penat ke kan. Saya pun malas lah nak layan sangat perasaan. Okey lah, dia kata, okey tak apa. Kalau kau ada apa-apa bagi tahu aku, dia cakap. Ya aku okey. Saya cakap macam tu. Lepas tu, selesai apa semua, saya rasa selepas makan malam. Selepas makan, ada minum malam pukul 10. Macam tu. Selepas minum malam, saya rasa dah kritikal lah. Saya rasa macam, aku ni kenapa macam ni? Saya rasa macam nak menangis. Saya rasa sedih. Saya rasa sayu. Padahal tak ada apa pun. Nak kata rindu family, alam Melaka je pun kan. Masjid Tanah juga. Tak jauh. Lepas tu, saya masuk dalam dom. Okay. Semua orang ready nak tidur dah after roll call. Saya masuk dalam dom. Saya buka saya punya loker. Okay. Saya buka loker saya. Dalam loker saya ada nenek. Kepala. Okay. Selepas nenek tu bukan tengok saya, dia membelakangkan saya. Ui. Dia duduk atas baju-baju saya tu. Okay. Selepas daripada itu saya blank. Saya terus tak ingat apa. Dan cerita ni saya mulakan dengan POV daripada orang-orang yang ada dalam dom dan juga kawan saya tadi tu yang menemani saya sehingga pagi. Okay. Ni menurut cerita mereka, katalah roll call dalam pukul 10.30 kot dah masuk waktu tu kan. Selepas kejadian itu, saya berdiri keras di depan dom. Keras depan dom. Depan loker saya. Dan orang semua dah start macam, apa pasal dia kan? Apa pasal dia tenung loker dia macam tu? Tak ada apa pun dalam loker dia macam tu. Tiba-tiba saya duduk atas katil. Kan loker kita akan sebelah katil bujang tu. Saya keluarkan semua baju saya. Saya lambat-lambatkan baju saya tu. Lepas tu saya lipat, saya susun balik. Saya dah siap susun, saya keluarkan balik, saya lambatkan, saya lipat. Saya buat benda yang sama sampai diorang kata, dia ni bukan dia dah ni kan. Lepas tu panggil jurulatih perempuan lah sebab nak check saya dekat dom perempuan. Diorang kata, diorang panggil Diana, dah lah tu lipat-lipat baju. Buat apa nak lipat lagi? Tadi lah lipat, diorang macam nak buat lawak lah waktu tu. Macam nak bagi redakan situasi. Tapi itu bukan saya dah. Lepas tu, okey Liana, saya tutup lampu jurulatih cakap. Jurulatih tu tutup lampu, saya masih melipat baju. Tak berhenti. Lepas tu dia kata, budak ni tak boleh jadi ni. Diorang heret saya. Waktu tu saya memang berontak lah. Saya kata, Diana, jom ikut saya pergi pejabat. Dia kata, lepas tu saya cakap macam ni, kau tak nampak ke aku tengah lipat baju ni? Baju aku banyak kan? Saya cakap macam tu. Dia kata, kau nak lipat baju? Nantilah aku nak cakap dengan kau. Aku nak bincang dengan kau ni. Kenapa kau kacau budak ni? Lepas tu dia kata, aku tak nak. Aku nak lipat baju. Saya cakap macam tu. Lepas tu, tak boleh. Kena heret. Jadi saya dan beberapa orang yang ada dalam dom waktu tu, macam mana, macam tangkap penjenayah lah nak bawa turun pergi pejabat tu. Memang saya meronta-ronta. Sampai saja di pejabat tu, dia orang cakap, okey, siapa kenal kawan terdekat dia ni, tolong panggil. So kawan saya yang satu sekolah dengan saya tu pun turun pejabat. Di situ segalanya bermula. Orang tu tanya, engkau siapa dan kenapa engkau kacau budak ni? Dia kata, aku kesian tengok budak ni sorang-sorang je. Dia cakap macam tu. Tapi dengan suara nenek tu. Lepas tu dia kata, aku
aku sebenarnya aku nak duduk sini, dia cakap. Aku dah lama nak duduk sini. So aku guna budak ni lah sebab aku nak duduk sini. Aku suka dia. Lepas tu dia mengilai. Aku nak duduk sini. Aku dah percaya. Dia cakap macam tu. Waktu tu kawan saya kata, aku pun tak berani nak dekat dengan kau, Ana. Sebab sebelum ni aku nampak kau jadi rimau je. Tapi aku tahu itu kau. Ini bukan kau. Lepas tu ada yang saya dengar kata, salah seorang pada jurulatih tu cakap, nampak muka saya ni macam muka nenek, muka tua. Dia kata, budak ni parah, kita kena make sure dia betul-betul lari daripada budak ni. So waktu saya dirawat, saya dipegang oleh satu atas kepala, 2 kiri, 2 kanan, 2 bawah. So dalam 7-8 orang situ. Dan saya cederakan salah seorang pada jurulatih saya tu. Sebab cuba pegang saya. Memang malam yang hardcore. Sebab nenek tu memang insist untuk duduk di situ. Sampailah kawan saya cakap, biar saya cuba. Dia kata, kalau kau nak duduk dalam badan dia ni, teruskan. Tapi aku call bapak dia. Kalau kau rasa kau nak duduk sini, aku call bapak dia lah. Lepas tu diam. Kawan saya kata benda tu diam. Dia kata, aku tak nak kau call bapak dia. Jadi jurulatih yang ada kat situ kata, kau keluar lah. Kau keluar cara baik. Jangan buat budak macam ni. Sebab ini tempat menimba ilmu. Kan diorang cari pengalaman. Bukan untuk tempat engkau membuat onar dekat sini. Dan selepas usaha demi usaha daripada jurulatih tersebut, akhirnya saya berjaya ditenangkan. Dan benda tu saya tak tahu pergi mana, macam mana, sebab saya pun tak tanya. Yang saya sedar, saya tanya satu kat kawan saya. Kata, weh kak, bapak aku mana? Saya tanya macam tu. Lepas tu kata, Yana, kau kat PRKM, bapak kau tak ada. Kau kat PRKM, banyak kali dia cakap. Lepas tu saya pun diberi makan ubat dan saya tidur. Esok paginya tu saya dikecualikan lah untuk menyertai apa-apa aktiviti lasak. Cumanya esok paginya tu saya dapat pengumuman mengatakan yang saya perlu ke pejabat. Bila pergi pejabat, saya dapat tahu yang ayah saya call camp. Ayah saya call camp. Lepas tu saya macam, so komandan camp sewaktu itu mengatakan, ayah awak pesan, kalau boleh tempatkan awak di tempat yang awak bukan seorang-seorang. Mungkin waktu first day tu kita seorang kan. Kata, so saya ditukarkan company sama dengan company dengan kawan saya tu tadi. Dan selepas itu, alhamdulillah, gangguan personal secara peribadi pada saya dah tak ada. Nenek itulah yang pertama, yang terakhir saya lihat dia waktu saya di PKN. Jadi ugutan dari kawan tu menjadi lah. Ya, betul. Jadi okey, jadi misteri juga tu macam mana ayah Yana. Yalah, mungkin seorang anak dengan ayah ni hubungan dia rapat kan. Ayah kita rasa tak sedap hati. Jadi dia pun mungkin tak tahulah apa yang menyampaikan mesej padanya kan. Tapi alhamdulillah lah kan, ada ayah yang hebat, boleh tahu anaknya tu mungkin dalam kesusahan. Cuma aku tak ada benda nak tanya sangat, sebab setiap jalan cerita yang nak cerita tu aku pun nampak jelas lah. Kita boleh bayangkan satu-satu. Boleh imagine. Cuma dia punya jump scare tu bagi aku jahat. Memang jahat. Kalau aku jadi Yana pun bila buka aje lokal, tutup balik dah. Aku dah tutup balik. Kita nampak sikit je. Sikit dah tutup lah dia. Kan? Tak lu. Tutup. Tutup kunci. Lepas tu jangan kawan, lepak luar lu. Betul. Sebab camp PKN Masjid Tanah tu, sebab aku pernah masuk. Aku tak masuk PKN, tapi aku pernah masuk sebab aku ada teman member aku hantar makanan delivery situ semua. Aku boleh imagine tu. Dalam tu nak masuk laluan ke Sawit. Kau pun tahu nak masuk laluan tu kena pergi lalu dekat IKBN, orang Cina semua nak masuk macam tu kan. So aku macam bila ada makhluk tu ada kat PKN tu,
Aku rasa macam aduh, hari-hari aku dek suram lah. Ya, suram mungkin terbayang-terbayang lah. Betul. Okey, baik. So sebenarnya camp PLK ni satu program yang bagus. Betul. Kan, ramai yang minat lah. Cuma biasalah bila kita buat dekat tempat-tempat macam ni, kita mungkin agak terdedah dengan perkara-perkara macam tu. Sebab ialah lagi pula bila kita ada sejarah pernah dirasuk ataupun diganggu, benda tu mudah datang kat kita. Betul. Right. So aku tak pernah pergi camp PLK Masjid Tanah ni. Aku tak ingat lah pernah ke tidak. Dekat mana? Kat Kuala bukan? Dekat Kuala tu lah. Kuala, jalan nak ke Linggi tu. Okey, aku dia ada pernah. kat area situ lah. Yang tu rasanya pernah. Alright, agak seram jugalah tempat tu. Alright, okay. So aku tak ada apa nak tanya. Nak ucapkan terima kasih pada Yana kerana bagi pengalaman mahal ni kita dengar. Bukan senang kita nak dapat cerita yang hardcore macam ni. Kan. Jadi aku terkejut sebenarnya bila pengalaman tu Yana boleh deliver detail satu-satu macam tu sampai aku terbayar. Dah sampai aku buat tak senang duduk sebenarnya kat sini. Betul. Duduk gigi kan. Kita pun dengar bunyi pelik-pelik. Betul. Bila cerita pertama tadi aku meremang. Aku cakap aduh Ustaz Bro ni lambat lagi ni. Itulah kita minta pagar tapi belum apa ada kesempatan lagi kan. Ustaz pun belum free lagi. InsyaAllah tak ada apa-apa. Kita InsyaAllah. Okay, nak kena datang ni lah. Okay, jadi sebenarnya saya harapkan cerita Yana tak terputus di sini. Agak-agaknya mungkin ada lagi lah stok-stok dari Kak Yana. Ada je. Kalau sudi ada, insyaAllah. Alhamdulillah. Saya rasa penonton pun bersependapat dengan kami. Betul. Kan? Nak lagi cerita dari Kak Yana. Tapi kalau betul, korang komen dulu dekat bawah yang menyatakan korang nak Kak Yana part 5 pula. Okay, kalau tak ada lah. Macam mana kan. Apa pun nak terima kasih lagi sekali dengan Kak Yana kerana sudi berkongsi. Sama. Dan berterima kasih juga pada para pendengar yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Ialah cerita sedap, siapa tak nak dengar tak? Jadi Kak Yana ada sepatah dua kata ke nak sampaikan pada pendengar Santai Chill untuk episod kali ni? Untuk kali ni saya just nak pesan pada mereka yang tak percaya. Okay. Jangan orang kata terlalu obses untuk menidakkan cerita orang. Okay. Sebab kita tak ada kat tempat dia. Itu je. Kalau sendiri yang lalui, baru terkena batang hidung, baru tahu macam mana rasa. Betul. Dan pada mereka yang memang ada kelebihan, semoga kita sama-sama istiqamah untuk tingkatkan berdinding dan keselamatan diri kita lah, supaya benda-benda macam ni tak mudah untuk mengganggu kita. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Sebenarnya Bis kan, ramai yang PM kita cakap saya takut saya cerita Santai Chill pun tak percaya sebab ramai yang tak percaya cerita saya. Jadi mungkinlah dia rasa Santai Chill ni platform yang selamat untuk dia cerita, dah rasa dipercayai. Betul. Dan kedua, ramai juga yang PM berterima kasih pada kita kerana dia kata bila dengar nasihat-nasihat tu kan, dia rasa jadi bersemangat balik. Sebab dia kata di antara orang yang sering diganggu. Jadi bila dapat kata-kata nasihat tu, semangat tu, dia rasa hidup semula. Alhamdulillah. Dia ibarat macam diorang yang ada lalui apa yang kola-kola dan tetamu ni cerita, diorang tak berseorangan lah. Sebab diorang rasa apa yang kola-kola ni rasa. Sebab yelah kan, setiap orang yang ada gangguan-gangguan macam ni, dia orang kata ada emosi dia yang sendiri dia kena hadapi. Gangguan lagi kan. Bagi kita orang sebagai menyampaikan cerita sekolah seram, korang patut berterima kasih untuk mendengar sebagai jadikan pengalaman dan iktibar dan komen-komen yang murni. Sebab aku perasan ada beberapa video komen aku perasan ni Mamat yang guna gambar fake dengan ABPH tu. Aku nasib baik aku letak gambar ni. Kalau gambar betul memang masak dah. Memang aku kahau, aku ludah dah dari atas sampai ke bawah, aku ludah nanti. Kalau dia mengata aku tak kisah, kau okey kan. Tapi dia mengata kola kan, dia tulis cakap ni rekaan je, jangan percaya sangat kan. Cakap kau dengar je lah, tak percaya. Betul. Kau tak payah nak komen kan. Kenapa kau nak bagi tahu semua orang kau rasa ni rekaan? Apa kita kena dengar pendapat kau yang tak betul tu? Itu mulut jahat saya lah kan. Tapi tak ada, bukan maksudnya macam tu. Cuma kita nak sampaikan mesej.
Kalau tak ada benda elok boleh cakap, diam-diam je. Betul. Itu kan. Alright, baik. Terima kasih Kak Yana. Kita harapkan ada Pak Fai, dan terima kasih lagi sekali korang dengan bebelan dari kami ni. Okay, baik. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.